Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey. Alright, sekarang dah tepat pukul 11 pagi. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya dululah. Seperti biasa, saya Izati, wakil daripada BND Legacy. Bertugas pada pagi ini untuk seperti biasa menyampaikan info-info lah berkaitan CIDB ataupun perlesenan, mana-mana sumber yang kita dapat daripada CIDB. Untuk makluman semua info-info apa yang saya berikan dan apa yang pihak BNB sampaikan ni semua ialah memang daripada sumber-sumber CIDB lah yang sahih. Okey, mana yang tahu tu bagus sebab mungkin ada memang certain contractor memang follow up direct dengan CIDB, diorang follow channel-channel CIDB, tapi mungkin ada juga yang tak berapa follow up, yang tak berapa tahu perkembangan-perkembangan. Mungkin diorang refer dengan BND juga, pun tak ada masalah sebab kami memang apa yang kami sampaikan ialah apa yang CIDB sharekan. So tak ada perbezaan. Jadi dalam sambil-sambil saya untuk start kita punya sharing pada pagi inilah, saya ambil masa sedikit, mungkin tuan-puan yang terima kasih yang sudi menonton pada pagi ini. Mungkin kita boleh share sekejap kepada grup-grup kontraktor yang lain supaya sama-samalah kita dapat info. Apa yang topik saya nak bincangkan pada hari ini agak common dan selalu sangat saya dapat pertanyaan. Macam biasalah zaman-zaman sekarang ni kan, everything kena melalui meeting. Jadi tak semua kontraktor yang faham sebenarnya macam mana cara yang betul. Dan saya pun dapat banyak sangat persoalan. Kenapa saya dah buat tak lepas? Saya buat selalu tak lepas je. Saya dah ada lesen tapi saya apply niti, dia cakap still gagal. Sebenarnya mesti ada sebab kenapa tuan-puan gagal. Sebab apply SIM niti CMS ni sama je macam apply lesen. Bila ada part-part yang tuan-puan tak apply, mesti akan gagal. Tak mungkin kalau gagal, diorang gagalkan tanpa sebab. Jadi itulah yang saya nak sharekan. Okay, dan sebenarnya cara dia sebenarnya sangat simple. Okay, sangat simple. Kalau tuan-puan memang ada dokumen lengkap, saya rasa memang tak ada masalah lah dalam proses tu. Okay, jadi sambil-sambil tu, saya akan sharekan lah cara untuk apply CIMS. NITI CIMS. Ini pun orang confuse juga sebenarnya. Jangan confuse CIMS ni MITI guna, kita ada dua CIMS lah. Which is MITI pun guna CIMS, CIDB pun guna CIMS. So apa yang kerajaan bagi tahu untuk para kontraktor yang nak yang perlu buatkan kerja-kerja kontraktor ni perlu dapatkan MITI, diorang perlu apply di MITI CIMS, bukan CIDB CIMS. Okay, jangan keliru benda tu. Benda tu ialah first thing yang kontraktor perlu tahu. Kadang-kadang tanya saya kat mana nak buka ni. Bila diorang tunjuk, rupanya diorang buka dekat CIDB punya. Memanglah tak boleh, dia kena MITI, kena melalui website MITI CIMS. Okay, so kejap saya sharekan screen dulu. Okay.
Okay, dapat tak apa yang saya sharekan ni? Saya rasa saya tengok kat skrin saya, okay. So, saya rasa tak ada masalah lah. Kalau contoh mungkin tak dapat ataupun tak nampak, boleh bagi tahu saya lah. Okay, jadi saya start lah untuk yang ni, saya bukakan je lah untuk sebagai panduan. Okay, ni pun kita dapat daripada sumber daripada CIDB lah. Mereka sendiri yang keluarkan cara memohon melalui CIMS. Okay, macam saya cakap tadi, ramai yang beritahu diorang gagal, tak faham macam mana, diorang pun tak faham macam mana diorang boleh gagal sebab diorang dah ikut kan. Okay, kat sini saya nak explain. Ada dua perkara penting yang kontraktor kena settlekan dulu sebelum mohon CIMS ni. Mungkin kontraktor terlepas pandang dua benda ni. Satu, macam biasalah, wajib ada lesen CIDB. Okay, lesen kontraktor. Daripada yang G1 sampai G7 tu benda wajib yang mereka ada. Kadang-kadang benda tu diorang dah tahu dah okay, dah ada. Tapi yang nombor 2 ni diorang selalu termiss ialah declare project. Yang ni penting ya. Dan saya rasa ada certain kontraktor tu diorang memang tak tahu pasal ni. Sebenarnya untuk mohon MITI ni diorang kena ada lesen CIDB dan juga diorang kena make sure projek yang diorang nak buat tu diorang kena declare dulu dalam sistem CIDB. Yang tuan-puan kena alert tau, sebab saya yang cakap ni kiranya ada dua CIMS, satu di MITI, satu CIDB. Sebelum tuan-puan apply SIM MITI ni, tuan-puan kena settlekan dulu satu wajib ada lesen CIDB dan juga declare project dulu dekat dalam SIM CIDB. After that barulah tuan-puan boleh pergi ke proses CIMS MITI. So bila dah dua tu ada, insyaAllah saya rasa permohonan akan diluluskan. Okay, tak kisah yang berkaitan declare project tu pun tak kisahlah projek kecil-kecilan ke, sebab kadang-kadang ada klien tanya saya buat kecil-kecilan je projek renovation rumah persendirian. Okay, jadi saya nak apply meeting sebab nak jalankan kerja lah kan. Pun tak ada masalah. Tak kisah sebab bila tuan-puan start renovate rumah, mestilah tuan-puan akan bagi klien quotation ke, invoice ke, benda-benda dokumen tu semua yang tuan-puan kena declare dulu dalam projek. Kena declare projek lah dalam sistem SIM. Sistem SIM CIDB. Okay. Benda-benda tu, walaupun kecil-kecilan pun mesti tuan-puan kena ada dokumen. Bila ada dokumen boleh je upload dalam sistem CIDB, tak ada masalah. Dan barulah boleh buat permohonan. Jadi kalau tuan boleh tengok saya sharekan skrin sekarang ni just cara saya sharekan secara general lah dia punya langkah-langkah. Langkah-langkah dia sama je. Kita masuk accept SIM, lepas tu kita buat account. Dan cara ketiga ni tu sampai kalau boleh tengok kat sini ialah yang keempat. Yang keempat ni lah masa yang tuan-puan yang saya cakapkan tadi tu attachkan lesen CIDB. Dekat sini tuan-puan isikanlah maklumat-maklumat company, maklumat projek, nombor 456 kan, ni isi maklumat yang diperlukan lah. So dekat situ lah nanti bila dah settle semua proses, kat situ jugalah CIDB akan tengok dia jadi MITI akan tengok projek yang tuan-puan apply ni dah declare ke belum dalam SIM. Kadang-kadang sebab tu lah diorang gagal. Sebab ada klien saya tanya, kenapa saya gagal? Saya dah buat banyak kali. Lepas tu saya cakap dengan dia, lesen ada. Declare project tak? Dia tak declare. Mungkin itulah salah satunya sebab dia MITI tak luluskan. Jadi saya cakap dengan dia, declare project tu dulu and then try mohon balik. Alhamdulillah lulus. Okay.
Sebab benda-benda ni sekarang memang wajib lah. Saya terus terang kebanyakan klien saya sekarang, diorang ni daftar lesen sebab nak apply MITI ni. Saya rasa benda ni bagus lah sebab diorang pun ada inisiatif nak daftar sebab diorang tak boleh nak buat kerja bila tak ada MITI, betul tak? Benda tu pun bagus sebab kita pun tahu memang lesen ni memang wajib. Tak kisahlah tuan-puan buat renovation rumah je ke, aircon je ke, walaupun kecil-kecilan pun tak semestinya. SIDB tak cakap pun dikecualikan untuk yang setakat renovation rumah kecil-kecilan ni. Memang dalam lesen SIDB tu pun dah SIDB dah bagi ikut grade, ikut nilai projek tuan-puan. Jadi kalau contoh projek kecil-kecilan bolehlah bermula daripada G1. Jadi tiada alasan lah benda-benda tu. Mungkin dulu kontraktor gunakan alasan itulah sebagai tak buat lesen. Saya buat kuanti kecil-kecilan je, tak perlu ada lesen. Tapi sekarang lesen penting. Sebab yelah kita pun zaman-zaman PKP ni sekarang kan, job ada tapi tak boleh nak buat kerja. Betul saya selalu advise saya punya klien, better lah laburkan sikit modal untuk buat lesen. Sebab bila tuan-puan ada lesen, tuan-puan ikut cara yang betul, ada meeting semua, tuan-puan tak perlu risau. Tak perlulah setiap kali masuk site nak kena pandang kiri kanan, takutkan ada orang report ke ataupun SIDB ada buat pemantauan ke. Benda-benda tu dah tak perlu risau. Tuan-puan dah boleh bekerja dengan aman. Kalau SIDB datang pun tuan-puan tak takut dah. MITI SIDB kalau nampak je surat MITI tu, diorang tengah kacau dah. Sebab diorang dah tahu company ni buat MITI. Okay, jadi itulah yang saya selalu cakapkan dekat klien saya, daripada tuan-puan nanti kena tanggung saman beribu-ribu, better buat lesen. Apalah sangat lesen setakat laburkan sikit lah modal untuk buat lesen. Okay, jadi sebenarnya benda ni pun tak adalah terlalu complicated sangat dia punya proses. Macam saya cakap, dia akan jadi complicated dan susah, dan kontraktor akan anggap susah bila dokumen dorang tu dorang tak pasti, dan sebenarnya bukan dorang tak pasti, dorang tak tahu. So macam saya cakap tadi lah, sebelum apply MITI ni dua benda yang tuan-puan kena make sure dulu. Ada lesen dan juga make sure declare project dulu dalam sistem SIDB. Baru pergi MITI, baru apply CMS dekat MITI ni. Okay, jelas tak? Mungkin saya terlalu laju ke, atau mungkin ada part-part yang tuan-puan tak berapa sure ke, boleh je tanya dalam live ni, insyaAllah saya boleh jawab jugalah. Okay. Okay, ini pun saya nak bagi tahu secara umum je lah untuk makluman juga. Untuk yang apply MITI saya difahamkan sekarang untuk fasa 1 dan fasa 2 saja. Untuk starting fasa 3 dan ke atas, diorang dah boleh jalankan pembinaan tanpa apply lah. Diorang tak perlu apply MITI lagi dah. Okay, diorang boleh just proceed macam biasa. Cuma yang perlu apply MITI buat masa sekarang ni ialah fasa 1 dan fasa 2. Okay, jadi mana-mana kontraktor yang mungkin tak nak juga buat, contohnya lah tak nak juga apply MITI ni kan, nak tunggu beralih ke fasa 3 tu, saya pun, kita tak boleh nak jangka kan keadaan sekarang. KL, Selangor pun sekarang masih lagi di fasa 1. Okay, nak beranjak ke fasa, ada ura-ura nak fasa 2 pun, tapi fasa 2 pun still ada kena MITI juga, betul tak? Nak beralih ke fasa 3 tu memang ambil masa yang lama. Jadi kalau tuan-puan memang sanggup nak tunggu, tak perlu, tak nak apply MITI, sanggup tunggu,
saya rasa benda tu ada pro and cons dia lah. Jadi apa lagi saya nak perlu jelaskan. Okay, kalau tuan puan ada je soalan boleh je tanya saya dekat live lah, insyaAllah saya boleh jawab. Jadi apa yang saya sharekan juga ni sebenarnya tuan puan boleh juga dapatkan daripada channel Telegram kami. Okay, untuk maklumat kami ada channel Telegram juga dan kami memang sharekan info-info direct daripada SAIDB sendiri. Saya ada sediakan link Telegram juga dekat description. So mana-mana yang tuan puan yang berminat tu bolehlah join kita punya channel Telegram. Okay, so yang ni saya stop share dulu. Okay, jadi mana-mana kontraktor ataupun puan-puan yang tengok sekarang ni mungkin tak berapa faham ke, tak berapa jelas ataupun malu nak tanya dalam live, saya ada tinggalkan juga link WhatsApp, boleh direct lah dan ataupun call kami untuk maklumat lanjut. Okay, seterusnya saya nak selit jugalah. Saya nak selitkan juga beberapa event terdekat daripada PNG Legacy, which is khusus mata CCD online. Okay, yang terdekat ni khusus mata CCD kami ialah pada 11 hari bulan 9 bertajuk Piling Works. Okay, saya tekankan lagi, kami hanya buat masa sekarang kami hanya anjurkan khusus mata CCD lah. Okay, untuk khusus bidang kami masih tiada lagi dapat khabar berita daripada pihak PLBK dan SAIDB pun tidak bagi kebenaran lagi untuk melakukan kursus tu. Jadi kami hanya fokus buat masa ni untuk kursus mata CCD lah. Jadi tuan puan mungkin ada kawan-kawan ke yang sedang mencari kursus mata CCD online, bolehlah info-info bagi tahu kawan-kawan yang kami akan buat yang terdekat ni pada hari Sabtu ni, iaitu untuk 10 CCD point. Untuk online kami fokus 10 CCD point sajalah untuk sehari. Tajuk Piling Works pada hari Sabtu ni. Jadi berminat pun boleh direct saya juga. Okay, jadi lagi CCD dan juga khusus integriti. Khusus integriti pun benda ni dah banyak kali dah sebenarnya kami kupas, saya pun info setiap kali dalam live pun saya akan beritahu juga khusus integriti ni buat masa sekarang untuk first time renew memang tak ada. Okay, dan khusus integriti dan perusahaan bisnes ni memang tak ada third party yang buat. Memang anjuran 100% daripada pihak SAIDB. Jadi pihak SAIDB pun dah maklumkan sepanjang PKP ni tiada penganjuran lah untuk khusus tersebut dan mereka gantikan dengan package PKP relief yang boleh diguna pakai oleh kontraktor yang first time renewal. Sebab first time renewal kan wajib pergi dua kursus tadi yang saya cakap kan, integriti dengan perusahaan bisnes. So disebabkan SAIDB tangguhkan dulu kursus tersebut, jadi mereka bagi PKP relief. Okay, tuan-puan boleh guna dengan syarat untuk pakai PKP relief tu ialah mereka hanya boleh daftar, diorang boleh renew untuk setahun sajalah. Jadi untuk nextnya sebelum nak renew kena attend juga pengurusan bisnes dan integriti tu. Dan kejap saya tengok dekat komen mungkin ada apa-apa, tak ada. Mungkin ada apa-apa soalan nak ditanyakan. Mana-mana kontraktor yang
Dan saya advise kontraktor yang first time ni, saya rasa tuan-puan tak perlulah kira rasanya bazirkan masa untuk tunggu juga integriti. Kadang-kadang ada klien saya cakap, tak apa, saya tak nak setahun, saya nak juga tunggu integriti. Sebab CIDB bagi tempoh untuk integriti ni pun sampai untuk KP relief ni pun dia punya valid sampai bulan 12 tahun ni. Jadi sepanjang tahun ni CIDB dah cakap dia bagi PKP relief. Jadi saya rasa memang untuk tahun ni diorang memang tangguhkan dululah. Dengan keadaan kita pun turun naik tak pasti kan. Jadi CIDB keluarkan terus sampai hujung tahun. Jadi memang saya advise lah kalau mana yang kontraktor first time tu boleh gunakan dulu PKP relief ni. Sebab saya rasa PKP relief ni pun untung juga sebenarnya sebab dia bagi setahun free tanpa pelepasan lah untuk pergi kursus tu dulu. Jadi tak payah pening-pening kepala, renew dulu setahun, untuk next nanti boleh je tuan-puan pergi kursus. Bila dah buka, tuan-puan boleh pergi. Tak ada masalah. Daripada nak tunggu tu saya rasa macam agak membazir lah. Certain klien saya, alhamdulillah sebab diorang nak jalankan job kan, nak kena ada projek, nak cepat, diorang pakai tu. Kadang ada yang tanya saya, untung ke pakai ni kan, tak rugi ke apa. Dia bukan berkaitan rugi ke apa, dia sebab saya rasa itu je jalan penyelesaian yang CIDB bagi kepada untuk yang first time renew ni. Sebab korang dah tak, mereka tak boleh sesuka hati je nak, sebab mereka kena lepasi dulu khusus wajib tu. Barulah diorang boleh renew 3 tahun maksimum kan. Dia tanya saya ada cara lain tak? So far tak ada cara lain lah. Memang itu je cara buat masa ni. Okay. Jadi saya rasa tak ada apa-apa persoalan dan saya rasa insyaAllah lah apa yang saya terangkan ni mungkin sedikit sebanyak tuan-puan yang menonton dapat sedikit info. Tapi kalau contoh ada yang tak berapa faham ataupun apa yang saya sharekan tadi tu terlalu cepat ataupun kurang jelas, boleh je WhatsApp ni yang saya sediakan di description box di bawah untuk maklumat lanjut. InsyaAllah admin kami akan terangkan lah dan bantu apa yang perlu dibantu. Okay, jadi itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.